Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Ustaz Omar bin Anwar, pembimbing Umrah Juara Travel and Tour. Hari ini saya akan bersama-sama dengan 92 orang peserta jemaah umrah yang akan berangkat pada tarikh 5 Disember 2022, insya-Allah. Jadi kalau nak tahu apa aktiviti saya bersama jemaah hari ini, jom ikut saya. Untuk yang pagi dan esok kita pergi lepas solat asar dan berkumpul di Airbnb sajalah, Dari satu pas saja di Mandi Bandar Raya, dan kita mungkin pukul 5 kita dah ada kat bandar, insya-Allah. Cuma saya nak nasihatkan, kita kan nanti kita akan bermikat di Kamal Nazir kan. So untuk jemaah lelaki, standby kan untuk kain ihram tu, kalau boleh masuk dalam beg ni pun okey juga, ataupun beg tarik yang kecil yang di atas. Dan jemaah perempuan pun sama. Jemaah perempuan nanti kita disunatkan memakai pakaian putih kan. So pakaian putih pun kita boleh standby untuk ni, untuk baju ni. So Ustaz nak pagi tu kita dah boleh mandi sunat ihram, tapi jangan ni apa-apa lah. Sunat ihram, lepas tu sunat musafir kat rumah. Just kita lepas solat asar, kita buat sunat musafir, just kita terus pergi Airbnb lah. Kat sana nanti akan ada azan juga lah, insya-Allah. Cuma saya lah yang untuk ihram tu, kita takkan buka beg besar lagi dekat tak putih. Yang kita terus bawa beg kecil je, taruh je nanti dekat masjid sana. Tapi sajalah kot. Cuma ada yang jemaah yang tak ambil makan tu, tak apa, nanti sebelum kita buat umrah pertama tu kita akan bagi makan dulu lah. Sebab mungkin kita maghrib dekat Kamal Nazir, lepas kita akan gerak ke Mekah dalam 1 jam misalnya, atau 2 jam sampai kan. Jadi kita pun takkan terus buat umrah, kita rehat dulu, kita bersihkan diri dulu, kita makan siap semua. Bila dah clear nanti baru kita turun dekat ni, nanti mutabakan lah sebelum kita buat umrah wajib. Ada apa-apa tak nak tanya untuk yang untuk Pak Ibrahim? Saya nak tanya, yang 25 bulan tu, tahun depan tu, kalau tu kumpul kat mana? Yang 25 tu kita akan buat satu lagi khusus untuk ulang kaji lah, untuk ulang kaji. Yang kita tak buat macam ni lagi lah, cuma kita buat khusus ulang kaji untuk pemahaman lagi. Kita akan buat kat sini saja. Yang tu kita akan direct pada Madinah, maksudnya daripada Kain Air terus Madinah. Sebab kita tu kita tolak pukul 3, 1.30 petang. 1.30 petang, yang tu kita tak ada nak tunggu apa lah. 1.30 petang, tapi kita dah buat sini pukul 9 macam tu. So nanti kita terus pergi Madinah. Madinah nanti macam biasa lah kita akan buat. Kita lepas daripada sini lah. Daripada sini. Cuma untungnya dia orang 25 ni dapat 2 kali Jumaat. Madinah sekali, Mekah sekali. Tapi semua rezeki Allah Ta'ala. Ada pergi tak? Okay. Siapa yang nak surat pembaharuan tu, nanti bagi saya nama dengan IC. Saya akan pun dekat HQ, nanti diorang akan macam biasa lah. Minta maaf tau, saya memang minta maaf memang saya. Sebab benda ni saya tak jaga. Yang mana dapat pergi tu buatlah, alhamdulillah. Yang dapat pergi pun insya-Allah, cuma masa lambat sikit saja. Okey. Okay. Untuk hari ini saya mengucapkan ribuan terima kasih, semua dapat hadir, semua dapat jalankan tugas macam biasa. Dan insya-Allah untuk yang 25 kita akan adakan mungkin awal Januari. Dan yang untuk ni hari ni lah kita jumpa. Mudah-mudahan semuanya jaga kesihatan tau. Kesihatan jaga, kalau ada ubat, bawa ubat sekali. Bawa ubat pun yang jenis spray sajalah, kalau cair masuk dalam beg besar, dalam bagasi. Macam gunting, pisau semua tak boleh masuk dalam beg untuk kapal terbang, semua dalam beg bagasi. Nak cakap itu je. Cuma saya dah beritahu itu kan, cari nak untuk beg itu. Pasal semua dah faham. Kalau tak faham nanti boleh personal saya lah.
Saya diserahkan dulu Ustaz untuk kita tamatkan kita pada hari ini dengan doa selamat ya. InsyaAllah. Badan kita boleh tutup. Boleh tutup. Seperti mana saya buat ni, badan kita boleh tutup. Kita selitkanlah kain ni di belakang. Selitkan kat belakang. Kita berjalan sampailah Masjidil Haram. Yang tak boleh tutup kepala. Tengok-tengok kita punya kain ni Kain kita tengok-tengok, jangan kita jalan-jalan tak perasan kain kita dah tak ada. Sebab kita punya baju ni sebelah atas ni panjang kan? Dia tak perasan tengok dah burai bawah panjang je, dah macam sari. Okey, insya-Allah. Okey, sampai saja kita di lobi, kita akan sama-sama ramai-ramai di sini, iaitu jemaah perempuan berada di belakang, yang lelaki berada di depan. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Ku menyahut panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Puji nikmat dan kuasa milikmu tiada setara. Hadirku menuju kota yang mulia, ku serahkan harta benda jiwa raga demi mengharapkan keredaan. Air mata tak mampu tertahan lagi bila ku menatap Baitullah yang suci. Ya Allah, ampuni sesali dosa, ku panjatkan doa, kabulkanlah permintaanku. Dunia dan akhirat kurniakanlah senang, jauh dari siksa neraka. Itu bawah tanah. Bawah tanah. Kalau dia berjalan sampai hujung di Bukit Safa, bukit kat atas, dia kat bawah. Sebab apa? Dia dah tebuk dah. Ini yang berbumbung pertama. Berbumbung kedua, dia naik tempat kita tawaf tadi. Itu bumbung kedua, nampak batu.
Bumbung ketiga naik satu tingkat lagi. Satu tingkat lagi, masih lagi bangunan yang berbumbung. Sebab Masjidil Haram dia ada beberapa tingkat. Naik lagi sampailah bumbung dia langit. Kalau siang kita boleh jalan kalau dibuka. Kalau bulan puasa dibuka, bulan haji pun dibuka. Kalau hari lain biasanya dia tak buka, dia tutup dia punya pintu, nak masuk pakai eskalator tu. Dia tak bagi masuk. Tapi kita boleh tengok lah. Daripada hotel tu kita boleh tengok atas Masjidil Haram tu macam mana. Jadi siapa yang nak sa'i ke atas pun boleh. Tapi lebih baik kita ambil yang kat tengah-tengah tu lah. Masih boleh berjalan orang. Dan kita dah habis tak ihram? Dah habis umrah? Belum. Kenapa belum? Ya, tahallul. Siapa yang berniat bersyarat? Tahu kan berniat bersyarat? Orang perempuan kan? Bila dia bersyarat, maka bebaslah aku. Ikut syarat, bertahallul lah aku. Maka dia dalam ihram, dia bertahallul, maknanya dia kena tahallul. Kalau seandainya dia tengok tiba-tiba head, lepas tu dia pun balik dia buka, dia pun buatlah sah tak? Tak. Dia kena dam tak? Kena dam. Sebab apa? Sebab syarat dia bertahallul, kena potong dulu. Potong dulu, barulah dia bebas. Yang lelaki ada tak niat bersyarat? Tak ada kan? Ada head. Tak ada head, tak adalah bersyarat. Jadi kita berada di Marwah, kita kena gunting rambut. Syarat dia gunting rambut, kita kena gunting rambut kita dulu. Potong rambut kita dulu di kepala. Di kepala. Sebab itu adalah umrah pertama kita, wajiblah kita potong. Jadi yang aula, yang paling baik ialah cukur. Cukurlah. Kalau tak nak cukur pun kita ambil mesin yang paling tapak, yang tak ada tapak tu kan, sodok aje. InsyaAllah kat sana banyak tempat gunting. Mungkin kat hotel pun ada gunting. Boleh gunting. Jadi kita gunting. Lepas kita gunting kita punya, baru boleh gunting orang punya. Kalau kita tak gunting kita gunting orang punya, kita kena dam. Sebab apa? Kita telah memotong. Syarat dalam larangan, kita tak boleh potong kuku, potong misai, potong bulu ketiak, semua tak boleh. Jadi kita kena potong kita punya. Dah habis tu bermaksud kita dah bebas. Maknanya kita dah boleh tutup lah. Dah boleh tutup nak balik ke hotel. Sebab tu kalau kita tengok orang pakai ihram tutup tu, bermaksud dia dah habis. Kita ni baru nak pergi, siap cakap haram. Kenapa haram? Sebab dia tutup kepala, padahal dia dah habis dah. Tiba-tiba harap kita cakap haram, merdeka gitu. Oh, rupa dia dah habis. Jadi kita dah habis bila bertahallul. Bertahallul maksudnya kita dah boleh tanggal, dah boleh pakai baju biasa. Tadi tawaf kat mana? Kaabah kan? Mulalah masing-masing tawaf kedai. Tak payah tawaf kedai dulu. Kita rehat, bagi tenaga kita pulih dulu. Sebab kita nak pergi sembahyang di Masjidil Haram. Seboleh bagi kita buatlah yang terbaik kat situ. Sebab tu tempat yang bukan senang kita nak pergi. Sebab tu semua adalah qadarullah. Apa makna qadarullah? Takdir Allah Ta'ala yang ibu-ibu, duyufur rahman, ayah-ayah terpaksa terima hari ni kan. Tak apa, insyaAllah ada hikmah. Terimalah, itu ada hikmah dia. Di sebalik kita tak tahu, Allah nak bagi kat kita. Percayalah, percaya, kena percaya. Tapi macam tak percayalah. Kena percaya. Aku tak percaya sudah. Macam mana lagi lah. Kita kena percaya bahawa itu adalah qadarullah. Kita dah bebas. Bila dah bebas, kita dah melaksanakan kewajipan orang yang pertama kali menunaikan ibadah umrah. Umrah ni yang pertama adalah wajib bagi kita. Dan dia dipanggil haji kecil. Haji kecil. Jadi bila haji nak buat umrah yang kedua, kita boleh buat sendiri, tapi maklumkanlah dengan mutawif. Sama ada kita nak pergi ke Tanah Aim. Tapi untuk pengetahuan, travel juara dia berikan kita pula dengan kelebihan, iaitu satu di antaranya kita pergi ziarah. Ziarah kat mana? Ziarah kat Hudaibiyah. Pergi ziarah Hudaibiyah, kat situ tu kita boleh bawa kain ihram.
kita akan mandi di Hudaibiyah, kita akan niat di situ, kita akan sembahyang di situ. Kita boleh buat umrah yang kedua. Umrah yang kedua, kita terfikir ayah kita ni dah meninggal, tak sempat pergi haji. Kita nak buatkan umrah untuk ayah kita. Boleh tak? Boleh, sebab kita dah menunaikan umrah. Maka kita niatlah, saja aku buat umrah ini, umrah ayah aku. Ataupun umrah badal. Badal ni maknanya ganti, tukar. Jadi kita buat niat je lain. Saja aku buat badal umrah untuk ayah aku. Seperti mana yang telah diihramkan ke atas aku, maka kerana Allah Ta'ala, maka kita boleh buat macam biasalah. Kita tawaf, kita sa'i, tahallul, selesai. Ada lagi tenaga, dia nak pergi lagi, pergi lagi. Tapi biasanya satu hari sekali je lah. Kecuali yang muda-muda, 20-an, masa tu memang ada. Waktu saya dulu masa umur 25, satu hari boleh 2 kali. Lepas tu besok langsung tak pergi. Sebab apa? Letih sangat. Masa tu saya pergi bulan puasa, padat. Tapi yang ini, orang nak pergi tawaf kat Masjidil Haram, dia pakai jubah, tak boleh tawaf kat dataran. Dia boleh tawaf kat di atas. Jadi kalau nak tawaf jalan kaki ke atas tu, tawaf lah. Lagi jauh. Satu pusingan tu dekat 1 kilometer. Jadi lebih kurang 7 kilometer. Jadi kesihatan pun kita kena jaga. Kalau nak tawaf kat dataran, kaum bapa dia kena pakai ihram. Kena pakai ihram. Jadi kalau polis tengok ihram, umrah, kita diam je. Kita diam, kita jalan. Umrah. Macam tak faham. Padahal faham. Masuklah. Sebab dia tahu yang pakai ihram ni memang nak buat umrah. Kalau kita tak pakai ihram, dia tak bagi masuk dataran. Nak kena jalan jauh. Ustaz, tu bukan tipu ke Ustaz? Tipu apa nama dia? Pandai. Banyak sangat ulama-ulama yang memfatwakan. Tipu, tak ada tipu sunat. Dia panggil tipu harus. Itu pun harus ada beberapa waktu yang Nabi tahu. Pertama, nak membaikkan suami isteri, bergaduh, ataupun keadaan orang pergi berperang. Tu boleh. Itu pun tipu harus. Kita dah tua nak pergi perang, haji boleh hitamkan rambut, nampak muda. Itu boleh tipu. Nama dia tipu harus. Dah pandai dah, alhamdulillah. Orang kita panggil tipu sunat. Dah tak ada, bukan tipu sunat. Kalau suami isteri bergaduh, sama juga. Isteri masak penat-penat, tiba-tiba dia masukkan garam, termasukkan gula. Isteri tanya, sedap tak bang? Suami cakap, sedap. Sedap. Sedap tu menandakan bahawa kegembiraan bagi si isteri. Lepas tu isteri pun makan. Apa sup ni manis? Sedap. Tanda sedap tu menandakan bahawa nak jaga hati isteri. Tu nama dia tipu harus. Alhamdulillah. Dah faham lah tu. Dah 2 kali harus faham. Okey, ada nak tanya bab ni? Tak ada? Okey, kalau tak ada, kita boleh masuklah. Mungkin ada amanat-amanat daripada Puan Haji Latifah nak bagi tahu pada penerbangan yang 5. Jangan sedih lah, jangan sedih. Kalau Duyufur Rahman sedih, saya lagi sedih. Parti yang berjaya hari ini. Ucap tamanya bila dia punya kemuncak dia, bila tengok tadi ada yang berpakaian ihram, kita nampak okey, inilah pemenang dia. Kalau kita nampak tu parti yang nampak agak kecewa lah, sedih lah kan. Tapi apa pun, saya nak sikit saja saya nak kaitkan dengan apa yang berlaku pada jemaah saya pada 31 hari bulan yang lepas. 31 hari bulan 8, sepatutnya dia berangkat. Dia pergi berempat. Kemudian ditangguhkan penerbangan dia. Ditangguhkan pada 29 hari bulan 9, kalau tak silap saya, 29 ke 28. Hikmah daripada penangguhan itu, ini real lah. Hikmah daripada penangguhan, mula dia sama macam jemaah punya respon hari ni, sama reaksi dia. Kecewa lah. Kena tangguh, kenapa? Ustaz tak boleh ke? Kena push kan? Jemaah ini 92 orang. Sangat ramai lah kita kata, lagi ramai. Yang saya kontrol hari tu 4 orang sahaja. Daripada Kulai, Johor. 4 orang. Jadi 4 orang tu resah dia pun, kita dah rasa macam mana nak kontrol 4 orang punya jiwa.
Lagi pula 92 orang unit jiwa ni macam mana agaknya yang ditanggung oleh Haji Ratibah sendiri. Bahkan jemaah apatah lagi kan. Tapi nak bagi tahu dari hikmah yang jemaah tu lalui, dia sangat mengucapkan terima kasih atas penangguhan itu disebabkan kerana 2 hari sebelum dia berlepas daripada Tarikh Baru, mak dia meninggal. Dia dapat jumpa, dia kata saya syukur. Saya sangat syukur tarikh saya ditangguhkan dan saya diberi peluang dapat tengok mak saya. Ustaz, kalau saya pergi belum tentu saya boleh jumpa mak saya. Dia syukur kat situ. Antara hikmah besar yang dia kata, saya tak sangka dengan penangguhan ni rupanya Allah bagi kesempatan jumpa dengan saya punya syurga saya yang saya takkan jumpa lagi. Itu syukur. Jadi dia punya hikmah di sini sebenarnya, kadang kita rasa benda tu kita tak suka. Yelah, pergi Mekah siapa tak nak kan? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah beritahu dah terang-terang benda tentang hakikat jiwa manusia ni macam mana. Kadang engkau rasa benda tu elok bagi kau, tapi sebenarnya benda tu tak elok pun untuk kau. Kadang-kadang kau rasa benda tu tak elok untuk kau, kau rasa peras, kecewa dan sebagainya, tapi hakikatnya Tuhan letak satu benda yang cantik depan kau yang kau tak nampak, tak perasan nanti. Tu. Sebab itu jangan mudah kita anggap benda yang kita dapat hari ni benda tu benda yang mengecewakan kita. Tidak sama sekali. Nabi besar dalam riwayat Muslim satu hadis Nabi sebutkan, Nabi bagi tahu Allahumma salli ala Muhammad. Lupa pula saya dah. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Ini riwayat Muslim, hadisnya sahih, di mana Nabi bagi tahu janganlah sesekali kalian mati melainkan kalian jangan pernah ada satu pun sifat sangka buruk pada Tuhan. Maknanya kena sentiasa bersangka baik dengan Tuhan. Tu, jangan sampai kita rasa kecewa hari ni, bawa berpanjangan kita rasa esok pun masih lagi rasa kecewa. Kecewa kita tu mungkin bawa pada kecewa pada Tuhan juga. Tu kena elak yang itu. Sebab itu kena sentiasa ada rasa baik dengan Tuhan. Sebab apa yang dirancang pada kita hari ini belum tentu lagi kita tak nampak baiknya depan lagi, yang kita akan nampak nanti seterusnya. Sebab itu kena bersangka baik dengan Tuhan. Boleh semua? Boleh. Sikit je lah sebab bila saya merhatikan daripada belakang tadi kan, tengok daripada belakang respon reaksi jemaah bila Ustaz Ahmad buat talimat, adalah yang kecewa, ada yang hurray saya seronok, ada juga ya kan, alhamdulillah mula-mula kan, tapi tak apalah, manusia kan, dia punya respon kadang-kadang seronok tu kita tak jangka spontan kan. Tapi apapun kadang-kadang dalam kita berseronok, kita seronok mungkin kita terpilih kan, kita kena ingat satu saja. Sebab Tuhan pilih untuk kita pergi Mekah ini bukan kerana kita mampu, dia pilih kerana siapa yang dia mahu. Kena ingat yang itu. Jadi syukur, setinggi-tinggi kesyukuran, siapa yang terpilih itu alhamdulillah. Banyak sudah syukur, terima kasih dengan Tuhan bagi peluang. Walaupun kalau ikut dari segi penyusunan nama umrah tu mungkin dari segi grouping keluarga yang bertuah kan, tapi mungkin di sebalik daripada keluarga punya rahsia tu, mungkin terselit satu ahli keluarga yang ada kebaikan yang mahal di sisi Tuhan, kita tak tahu, terpilih sebab dia. Jadi mungkin dengan asbab-asbab kecil tu ditumpang saja daripada orang-orang yang ada dalam grup tadi tu. Jadi kena banyak syukur dengan Tuhan. Sebab jemputan ni satu jemputan yang istimewa. Bukan macam jemputan kita pergi keluri kahwin kan. Bukan jemputan macam kita pergi holiday, benda kita boleh rancang, tidak. Ini semua perancangan daripada Tuhan. Ustaz pun pesan tadi, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kau plan, aku pun plan, tapi ingat the best planner is Allah. Kita kena ingat yang itu sampai bila-bila. Baik, jadi jemputan ini jemputan yang istimewa, special. Jadi kalau kita tak dapat hari ini, adalah Tuhan letakkan kita tempat yang lebih baik daripada hari ini kita tak dapat pergi itu. Dia susunkan yang lebih cantik. Boleh semua? Jadi positif dengan Tuhan, positif dengan Tuhan, positif dengan perancangan. InsyaAllah kalau tak dapat yang sekarang ni, mungkin Tuhan nak letakkan kita supaya elak terhindar daripada bala, daripada bahaya. Mungkin kat sana mungkin ada cabaran ujian yang kita sendiri tak mampu nak tanggung. Tuhan elakkan kita. Letakkan yang itu, sangka baik dengan Tuhan. Boleh selamat insya-Allah Saya bantu tenangkan jemaah Okey Ustaz, jadi apa-apa pun percaya pada Ustaz Dahlan. Ustaz Dahlan mudah-mudahan mampu menjadi pemimpin yang terbaik untuk grup 5 hari bulan nanti insya-Allah.
Dan mudah-mudahan doa jugalah Ustaz Dahlan juga mungkin boleh pergi 25 bulan nanti satu. InsyaAllah. Okey. Kalau tak boleh mungkin boleh request dengan Ustaz Ahmad suruh kerah Ustaz Dahlan pergi lagi. Jadi itu sahaja daripada saya. Mudah-mudahan sedikit sebanyaklah apa yang dikongsikan ni ada manfaat. Yang penting kita kena kejar satu sahaja bila kita buat ibadah, jangan sampai kita langgar benda-benda yang Ustaz sendiri dah tegangkan lah. Wala rafata, wala fusuqa, wala jidala. Mulut kena jaga, perbuatan kena elok kat sana dan sebagainya. Jangan langgar apa-apa yang kita dah belajar dah tentang umrah ni, kita ambil dah kat sini. Jadi kena jaga yang itu. Sebab tertinggi yang tertinggi pencapaian umrah ini bila kita dapat makbulah, umrah yang diterima. Makbulah lawan dia mardud. Yang umrah ni cuma ada dua pilihan, sama ada kita diterima atau kita ditolak. Dua pilihan, dia tak ada banyak. Jadi pilihan kita terhad. Jadi bila kita tahu terhad, kena letakkan kat mana posisi ibadah kita yang kita nakkan dapat antara dua pilihan tadi, makbul atau mardud. Nak terima ataupun nak ditolak. Siapa yang tentukan? Sendiri yang tentukan pilihan itu. Bermula dari mana? Bermula daripada di mana mikot anda berniat nanti. Kalau masuknya daripada Qarn Manazil, maka di situlah bermulanya journey anda, perjalanan anda sebagai tetamu Tuhan. Bila dah diberi peluang untuk jadi tetamu Tuhan, pastikan anda telah pun ada matlamat yang cantik untuk perjalanan bertemu Tuhan itu sendiri. Itu kena pastikan yang itu. Jadi yang bentukkan jalan tu cantik ke tidak, yang bentukkan kita punya ibadah tu cantik ke tidak atas diri kita sendiri. Berjaya sampai ke tahap tertib, berjaya sampai tahap postmortem kita punya ibadah keseluruhannya, kerana kita tahu sendiri di mana kita punya kedudukan di sisi Tuhan waktu itu. Sebab yang boleh menilai hanya kita. Yang kita boleh tengok balik postmortem, ada kesilapan kat mana ibadah umrah dan sebagainya. Kita yang boleh nilai, orang lain tak boleh nilai. Pengalaman sendiri pun bawa pada jemaah bulan 3 yang lepas, macam cabaran, ada juga cabaran bulan 3 yang lepas. Jadi berbagai kekangan waktu tu dengan norma baru dan sebagainya, dengan beberapa jemaah yang mungkin dengan karena masing-masing. Yelah, orang boleh terus bawa kan, ada yang terasa padu dan sebagainya. Itu cabaran lah. Tapi Tuhan boleh tundukkan bila masa. Itu rumah dia. Jadi macam Ustaz beritahu, kita sama sahaja. Kita pergi sana dengan ibadah yang sama, dengan posisi yang sama, dengan pakaian yang sama. Jadi kena sentiasa rendahkan diri kita. Posisi kedudukan kita terendah di sisi Tuhan itu pun sama sahaja, iaitu dalam keadaan sujud. Maka bila kita sampai sana, jangan terlalu mendongak ke langit. Boleh faham? Baik, itu sahaja daripada saya. Mudah-mudahan satu sahaja doa, mudah-mudahan jemaah semua dipermudahkan urusan yang terpilih 5 Disember nanti. Semoga jalan anda adalah jalan umrah yang diterima. Amin. Jadi pada yang 25 bulan 1, mudah-mudahan ibadah anda juga ibadah yang terima dan tidak lagi dikecewakan. Boleh sahabat? Ini manifesto ni, jangan kecewakan. Bukan kuasa Ustaz, bukan kuasa dia ya. Itu airline punya ketentuan, bukan tak ada terlibat dengan travel pun sebenarnya. Itu airline. Sebab bila dengar daripada kawan-kawan travel lain pun sendiri, sebelum saya jumpa Ustaz Ahmad hari ni, banyak berhubungan kawan-kawan travel lain pun dia beritahu sama masalah yang sama, ticketing. Bab ticketing, sebut sini ticketing, jemaah kena tunda, jemaah kena tunda. Jadi borak dengan satu jemaah di belakang pun daripada Insaf Travel. Ada pakcik tadi borak setiap dengan dia pun ditunda. Asalnya pergi 14, ditarik pada 22 di bulan. Ada seorang pergi laki bini. Sama juga, maknanya benda ni bukanlah atas perancangan daripada pihak pengurusan sendiri. Ada takdir daripada pengurusan ticketing sendiri Ustaz. Jadi mudah-mudahanlah apa sahaja yang jadi pun sentiasa bersangka baik dengan Tuhan. Saya Jasmi bin Abbas adalah salah seorang jemaah yang mengikuti daripada Juara Travel. Saya sangat berbesar hatilah dengan Juara Travel yang kali ini yang telah memberikan kursus untuk para jemaah yang saya anggap sangat berkesan lah, dan berharap dapat memberi pemahaman yang jelas kepada para jemaah supaya dapat melakukan ibadah umrah dengan lebih baik dan berkesan. Mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur. Saya dengan harapan pihak Juara Travel akan lebih lagi memberikan peluang-peluang yang lebih terbaik dan pakej-pakej yang terbaik lagi lah. Dan juga
kepada pembimbing-pembimbing daripada juara, terutama Ustaz Umar, Ustaz Dalan dan sebagainya lah. Jadi saya berbesar hatilah dengan dia dan ucapkan berbanyak-banyak terima kasih, tahniah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah binti Abdul Karim adalah tamu Allah pada 5 bulan 12 ini di atas package umrah juara travel. Saya mengikuti juara travel adalah satu package umrah yang terbaik. Saya pada 5 bulan 12 ini kami sekeluarga akan mengikuti juara travel dan kami harap kami akan mendapat umrah yang mabrur. Lagi satu saya mencadangkan agar siapa yang ingin pergi umrah ikutilah juara travel kerana banyak taklimat-taklimat yang diberikan buat kita faham sebelum kita ke sana. Banyak ceramah-ceramah yang diberikan oleh mutawif seperti Ustaz Dahlan, Mutawif Ratifa dan sebagainya lah. Jadi saya berkeyakinan kepada juara travel. Jadi saya wawarkanlah kepada semua saudara-saudara, sahabat-sahabat semua mengikuti package juara travel. Jadi saya mengharapkan yang terbaik lah. Semoga kami semua anak beranak mendapat umrah yang mabrur. Okey, yang mana tak dapat pergi jangan bersedih hati kerana juara travel sedang mensediakan flight yang terbaru. Dia tiada delay lagi kerana telah ada dia punya tarikh tersendiri. Juara travel adalah yang terbaik, insya-Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka program ini, yang ini program terakhir, pecutan terakhir sebelum berangkat ke Tanah Suci bagi grup 5 Disember, seterusnya 25 Januari tahun hadapan. Semoga dengan kehadiran para jemaah yang bersama-sama untuk memahami dan juga fahami berkaitan dengan ibadah mahupun persediaan sebelum berangkat ke Tanah Suci, semoga ia dapat dilaksanakan amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sangat-sangat energetik, sangat-sangat positif para jemaah yang hadir pada pagi sampailah tengah hari ini. Semoga semuanya dipermudah segala urusan, walaupun kita sedia maklum sangat mencabar, sangat-sangat kita rasa sebagai satu di luar bidang kuasa pihak juara travel berkaitan dengan penundaan. Walau macam mana pun, tetap para jemaah sentiasa dengan ketenangan, dengan kesabaran untuk berangkat ke Tanah Suci. InsyaAllah, semoga Allah ganjarkan yang terbaik kepada para jemaah, dipermudah segala urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umrah yang makbul wa mabrurah, insya-Allah, mudah-mudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian daripada saya, semoga semuanya dipermudah urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wallahu alam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang lemah atas diri kami. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, setelah selesai hari ini kita punya kursus pecutan akhir praktikal, sesi praktikal bersama dengan jemaah-jemaah yang akan berangkat pada 5 Disember 2022 ni. Hari ini ada beberapa yang saya ingin rangkumkan secara ringkasnya apa yang kita buat ataupun aktiviti yang kita telah laksanakan hari ini. Yang pertamanya ada perutusan khas, perutusan rasmi daripada pihak juara travel berkenaan dengan pindaan tarikh jemaah ataupun jemaah 5 Disember yang sepatutnya terbang pada 5 Disember. Seramai 92 orang telah pun di-spreadkan, dibahagi kepada dua kumpulan kerana dari segi masalah tiketing, yang mana masalah ni bukan sahaja dihadapi oleh pihak juara, bahkan oleh seluruh pihak travel sebenarnya, majoriti travel di Malaysia. Tapi perutusan rasmi itu juga sekurang-kurangnya telah pun memberikan
kelegaan atau supaya peserta-peserta yang mendapat tarikh penangguhan tadi bolehlah untuk bersedia pada tarikh yang baru, insya-Allah. Seterusnya kita juga ada selingan daripada segi pengisian praktikal meliputi kursus untuk fokus kepada ibadah tawaf dan juga kepada ibadah sa'i yang dipimpin oleh Ustaz Dahlan sendiri sebagai pembimbing umrah pada 5 Disember nanti. Dan secara keseluruhannya kita melihat dari segi pelaksanaan praktikal tadi mencapai matlamat, di mana para peserta diberi peluang untuk memakan ihram, diberi kesempatan untuk mempelajari apa-apa yang sesuai untuk dipraktikkan, dibaca dan dihafal sepanjang ibadah itu dilaksanakan nanti, insya-Allah. Dan akhir kalam, apa yang saya harapkan, mudah-mudahan teori-teori yang disampaikan, bahkan praktikal-praktikal yang dikongsikan pada hari ini memberi manfaat kepada seluruh para tetamu Duyufur Rahman yang akan berangkat pada tarikh 5 Disember dan juga 25 Januari hadapan. Dan mudah-mudahan juga video yang akan dikongsikan ini nanti akan memberi manfaat serba sedikit kepada semua yang menonton, dan mudah-mudahan pahala jariahnya sampai kepada kami yang menyelesaikan hari ini punya rakaman. Wallahu alam. Sekian, assalamualaikum. Juara travel terbaik. Jadi saya wawarkan semua mengikuti Juara Travel. Alhamdulillah. Juara travel ada yang terbaik.